Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. So, sebelum kita nak continue bab 3 kita, matematik pengguna, kita nak recap, kita kata revise kan, look back, tengok kembali kepada kita punya previous lesson kita. Tengok, you ingat ke tak ingat? Gitu. Ingat ke tak ingat apa kita belajar? Okay, so ada 4 orang ni. Saya nak empat tulis dekat chat box apa yang awak ingat yang kita belajar minggu lepas. Apa yang you ingat? Anything. Walaupun hanya satu patah perkataan, satu patah tu macam bongak sangat kan? Macam baca. Satu perkataan. Anything. Dekat WhatsApp pun boleh, kat Telegram pun boleh, kat chat box pun boleh. Sekarang saya tahu cukup. Semua orang tulis. Yang dah belajar minggu lepas. Anything. Cepat-cepat. Kita bagi masa 2 minit je. Jangan lama-lama sangat. Kalau panjang tu 2 minit tu okey dah tu. Faedah mudah. Okey, Arya cakap. Faedah mudah. Jumlah simpanan I sama dengan PR. Okey. Belajar macam mana pengiraan bank atau bisnes gitu. Ada faedah, modal dan lain-lain. Okey. So baru 2 orang je. Dah tulis. Lagi. Baru Sarah je. Dengan Adria. Yang lain. Aisyah dan Adam. Itu ke ni Sarah. Maksud saya ni Sarah betul tak? Itu saya Sarah. Ya betul. Cepat lagi 2 orang. Aisyah dengan Adam. Cepat. Minit lagi tinggal. Sebelum kita nak mula belajar yang lain. Akhirnya Darwish. Saya lihat siapa. Ending sebelum ni. Cepat tulis. Apa-apa je yang you ingat. Adam takkan tak ingat apa-apa. Apa-apa saja. Darwish tak masuk lagi. Aisyah Merah tulis kat chat box. I faedah P principal kadar tahun per 12 bulan. Kalau dalam bulan lah kan. Okey. Darwish? Darwish pun masuk kan. Okey Darwish, sekarang saya minta tulis apa-apa sahaja yang awak ingat daripada kita belajar minggu lepas. Apa-apa sahaja. Adam pun. Di mana Adam ni? Kena Adam ni. Cepat Adam. Ni orang ni dah masuk dah. Tak ada lagi jawapan. Cepat Darwish, saya tunggu awak ni. Saya tunggu awak tulis, lepas tu saya nak proceed lah. Apa yang kita dah belajar minggu lepas. Sebelum bulan puasa. Cepat. Korang ni dah spotting lah. Saya buka. Okay. So hari ni kita nak belajar. Masih lagi dalam dapat duit lah cerita dia. Kita belajar dapat duit satu lagi dapat duit kan. So topik dia matematik pengguna, faedah, pelaburan, kredit dan hutang kan. So sekarang ni kita masih belajar dalam topik yang dapat duit lagi. Belum keluar duit lagi. Keluar duit tu
minggu sekali lagi. Okey. So ini part yang kedua. Kita akan masuk pelaburan dan juga ROI iaitu Return of Investment, pulangan daripada pelaburan. So itulah cerita dia lah sedikit. Okey. Pelaburan iaitu nilai pulangan pelaburan ataupun ROI macam saya sebut tadi, Return of Investment. So macam mana nak kira Return of Investment? Biasanya awak memang akan jumpa perkataan ROI ni. Dia akan tulis ROI saja. Dia akan boldkan dan tulis ROI. Dalam kurungan ke, tak ada kurungan ke. So itu awak kena tahu. Itu adalah hasil ataupun dapatan duit daripada pelaburan lah. Okey. So cara nak kira dekat sini, ROI sama dengan jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100%. Apa maksud nilai pelaburan awal? Nilai pelaburan awal ni berapa yang awak keluar? Contoh saya beli pen ni harga RM3. Contoh, RM3. Lepas tu saya jual balik, saya jual RM4. So saya punya jumlah pulangan bukan RM4 ya. Saya punya jumlah pulangan RM4 tolak dengan modal. Modal saya RM3 tadi kan. So jumlah pulangan saya RM1 saja. So RM1 per RM3 darab 100. Macam tu, RM1 per RM3 darab 100. So kat sini memang awak akan dapat nilai ROI itu dalam peratus dan sikit. Maksudnya tak besar sangat lah. Lagi-lagi kalau pelaburan. Dia kalau rumah lain cerita. Rumah memang besar sikit lah nilai dia. Bukan besar sikit, besar banyak lah. Tapi kalau macam jual barang, pelaburan memang dia punya nilai sikit. So kat sini kita akan dapat 3.33%. So standard ROI memang takkan sampai 80 ke 90%. Itu boleh cakap nonsense lah, tak logik lah. So bila awak dah belajar ROI ni, satu benda yang awak tahu, kita dekat Malaysia ni kita ada Ponzi scheme. So Ponzi scheme ni biasanya dia tipu duit lah. Dia cakap macam, masuklah kami punya pelaburan, kami akan bagi pulangan sehingga 80%. So sebenarnya benda tu nawak. Kita cakap nipu dah saja. Dia tak logik lah. Tak ada orang yang nak bagi you duit, contoh you bagi 1,000, orang tu nak bagi you 800 free. Tak ada orang lah. Gila mungkin lah bagi macam tu kan. So boleh cakap bukan senang lah dapat duit. Kalau ada pun macam tu, mungkin sementara saja untuk dia cari downline, dia dah senang, orang atas dah senang, dah banyak duit. Okay, you yang dekat bawah, kena carilah downline lain untuk backup you punya ROI ni, untuk jadikan tinggi. So nanti jangan terpengaruh dengan pelaburan yang mempunyai ROI yang nonsense, yang terlalu tinggi. Biasanya yang terlalu tinggi tu memang menipu. Okay, so pulangan ni bukan sahaja daripada segi dividen, share, keuntungan, peningkatan harga saham. Kalau contoh kita beli rumah, jual rumah tu pun kira sebagai pulangan. Kalau kita sewakan rumah pun sebagai pulangan. Dividen ni apa yang kita dapat daripada bank lah. Biasanya bank ataupun mana-mana yang you laburkan. Macam sebelum ni kita kira I sama dengan PRD tu kan. Jumlah faedah tu dia cakap dividen jugalah berapa yang dapat. Share ni share syarikat. Contoh syarikat tu buat pembangunan kan. Buat apa pembangunan, dia kata okay, boleh beli share company berapa persen. So you belilah. So bila nak kira ROI, berapa yang dah untung dapat, yang dah tolak modal semua, per dengan modal darab 100%. Keuntungan tu macam biasalah jual apa-apa. Peningkatan harga saham tu, saham dia ada masa meningkat dan juga ada masa menurun. Contoh hari ni beli RM1, esok mungkin dah jadi RM1.50, lusa mungkin jadi 90 sen. Dia jadi macam tu. Dia tak sama. Saham boleh turun, naik. Okey, boleh salin dulu sekejap sebelum saya pergi dekat soalan. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Kadang-kadang saya ni syok sangat cakap. Kenapa terlaju? Kalau saya laju, kita tahu. Saya bagi masa 3 minit je salin. Jangan drama sangat.
Minute ya. Okay. So, inilah kita nak cerita pasal pelaburan ataupun return of investment. Okay. So, sekarang kita akan tengok contoh soalan. Okay. Siva melabur dalam amanah saham A sebanyak 10,000 unit. Lupa saya nak beritahu. Amanah saham, ke saham apa-apa, memang dia kata satu unit tu RM1, RM2 kan. Tapi bukan boleh beli satu. Kena beli 1,000, 10,000, 100 ke. Dia adalah minimum dia. So lepas ni kan ada contoh lah kan, kita fikir nak pelabur saham, jangan dah tengok dalam surat khabar ke, dalam berita ke, Facebook ke, IG. Saham RM1.70 seunit. Jangan tiba-tiba nak dibeli pula. Kena ada 10,000 baru boleh beli. Jadi 17,000 lah. Kena bayar macam tu. Dia bukannya boleh beli satu-satu. Dia ada minimum amount dia. Berapa banyak. Paling sikit boleh beli berapa. Okey. Siva melabur dalam amanah saham A sebanyak 10,000 unit yang bernilai RM1 satu unit. Waktu dia beli mula-mula tu RM1 satu unit. Selepas setahun, dia menjual semua unit amanah saham itu dengan harga RM1 seposen seunit. Dalam tempoh dia memegang unit amanah saham itu, amanah saham A telah memberi dividen sebanyak 4%. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Siva. So, nilai pulangan pelaburan ni ialah ROI. Return of Investment. Okey. So, kat sini saya highlight satu lagi. Dia cakap sepanjang Siva melabur tu dalam masa setahun tu, dia dah dapat dividen 4%. So kat sini you kena belajar keluarkan maklumat. Apa dulu? So pertama sekali kena tahu berapa modal dia. Nilai awal pelaburan ni sebenarnya sama dengan modal lah nak cerita. Modal ini modal, ini untung. Okay. So mula-mula kena tahu modal dia berapa dulu. So modal Siva ni ialah 10,000 unit darab RM1. Itu yang dia beli. 10,000 darab RM1. So jadilah 10,000 sebenarnya dia melaburkan. So ini modal dia keluar duit. Okay. Lepas dia dah keluar duit, dia dah beli setahun, dia kata jual lah, dah naik RM1 seposen. Dah naik sikit seposen, dah jadi RM1 seposen, jual je lah. Malas nak fikir kan. Okay, dia pun jual harga RM1 seposen. Ini apa? 11,000. Ada jual harga RM1 seposen. Okay, ini baru jual Dia tak kira untung lagi, baru tahu jual saja. Okay, seterusnya dia kata dapat dividen. Dividen tu untung lah. So dia dapat dividen 4% daripada yang asal. Mesti kira daripada yang asal. Daripada RM10,000. So 4% darab 10,000. So dapat dia untung, dia dapat dividen, bukan untung dapat dividen 4%. So ini baru kita cerita pasal dividen, tak cakap lagi pasal untung. So untuk cari untung, mestilah jual, tolak modal. Kita nak untung saja, bukan nak tahu harga jual. Jual tu tak kira, kita mesti tolak modal. So jual 11,000, untung modal 10,000. So tinggal 1,000. So sebenarnya dia dapat untung RM 1,000. So bila nak kira ROI, mestilah untung semua sekali termasuk dividen per dengan modal. So ROI, warna biru Return of Investment ataupun pulangan pelaburan sama dengan dia punya untung 400 daripada dividen tambah 1,000 daripada yang dijual RM1 seposen tadi. Per dengan 10,000 darab 100%. Ini peratus peratus
Okay, so kita pun tambahlah 1,400 per 10,000 darab 100. So dapatlah 14%. So ini kira dalam kategori banyak jugalah 14% tu. Kalau bank-bank simpanan tetap, kejap lagi kita cerita, simpanan tetap biasanya 3 point something saja, dia tak akan lebih daripada 8. So inilah, ini cara jalan kira dia. Faham tak? Ke tak faham? Saya rasa okey. Siapa tak faham boleh terus tanya sekarang. Yang penting awak tahu, untung tu apa, modal tu apa, keluar duit. So bila ada keluar duit je, kita akan tolak terus siap-siap. Daripada untung tu, tak kisahlah sewa rumah ke apa, terus tolak sampai betul-betul dapat bersih lah kita kata, barulah kita masukkan dekat atas bahagian ROI ni, untung dia. Okay? Beginilah buat dia. Okay, ni contoh dalam buku fokus je saya ambil. Boleh sadin sikit-sikit lah sampai saya terang tadi kan, sampai saya cakap-cakap ni, boleh buat-buat. Sikit-sikit. Okay. Ada soalan ya? Semua okey? Ada ya? Okay. So next, kita pergi pada contoh yang ke-6. Contoh ke-6 ni panjang sikit cerita je. So you kena betul-betul faham apa dia nak bagi tahu. Okay. So saya tolong bacakan. Pada tahun 2010, Encik Fong telah membeli sebuah rumah teres dengan harga RM350,000. Itu harga rumah dia. Dia telah menjelaskan 10% daripada wang pendahuluan. Bila beli rumah ataupun kereta, you memang kena ada down payment 10%. Standard lah. Kalau you tak ada down payment 10%, maksudnya you buat full loan, mahal sikit lah bayar dia. Okay, so mesti ada down payment 10%. Wang pendahuluan iaitu down payment sebanyak RM35,000 semasa pembelian. Selepas 10 tahun, dia menjual rumah itu dengan harga pasaran RM540,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada bank berjumlah RM400,000. Dalam tempoh tersebut, dia telah memperoleh sewa sebanyak RM80,000. Diberi perbelanjaan lain yang terlibat ialah RM10,000. So, bila baca cerita ni, ingat saya cakap, awak kena asingkan mana duit masuk, mana duit keluar. Okay. So, kalau duit keluar, saya akan tanda warna kuning. Kalau duit masuk, saya tanda warna purple. Pakai purple lah. Kuning. Kita compare. Beza tak? Boleh tu. Okay. So, kita buat duit keluar dulu. Ini keluar. Okay, saya ajar susu dah ni. Kalau nanti dalam periksa, you pandai-pandai lah cari sendiri tau. Tapi kena buat keluar tau maklumat tu supaya senang jawab. Okay, so telah membeli harga RM350,000. Keluar duit. Dia telah menjelaskan keluar duit lagi RM35,000. Selepas 10 tahun dia menjual rumah itu dengan harga RM540,000. Confirm duit masuk sebab dia jual. Okay. Kemudian jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada bank berjumlah RM400,000. Keluar duit lah yang dia dah bayar siap-siap. Dalam tempoh tersebut, dia telah memperoleh sewa sebanyak RM80,000. Confirm masuk duit sebab orang sewa rumah dia. Diberi perbelanjaan lain yang terlibat ialah RM10,000. Okay, so ini keluar duit lah. Apa yang RM10,000 ni, perbelanjaan lain ni contoh macam mungkin cukai pintu, cukai tanah dan cukai-cukai sebagainya. Apa tu, indah water ke apa benda kan. So itulah keluar duit lah, RM10,000 lah sepanjang dia ada rumah ni. Selepas berapa tahun dah? Selepas 10 tahun ni. Itulah RM10,000 lah yang dia kena maintain untuk rumah tu elok lagi. So sekarang dia tanya, hitung nilai pulangan pelaburan hartanah Encik Fong ataupun ROI. So ingat, nak kira ROI, belah atas ni untung bersih. Untung bersih, tak ada hutang apa-apa dah. Bawah ni modal bersih. Modal bersih tu maksudnya modal mula-mula sekali. So modal dia yang mula-mula hanyalah ini. RM350,000. Itu saja modal dia. So kita dah tahu kat sini dia punya modal. Modal pula dah.
modal RM350,000. Dia beli harga rumah tu. Okey. So sekarang kita tahu dia jual RM540,000. Dia dapat sewa. Duit masuk kan? Ni duit masuk saya tulis. Sewa RM80,000. Okay. So bila dah sampai sini, daripada harga jual ni, yang awak kena tolak dengan segala perbelanjaan yang dia dah buat. Contohnya down payment rumah. Okay, so saya tulis tepi ni lah supaya nampak. Okay, so daripada RM540,000, kita akan tolak dulu dengan down payment rumah iaitu RM35,000. Lepas tu kita tolak lagi dengan yang hutang dia dah bayar kat bank RM400,000. Seterusnya kita akan tolak lagi dengan RM10,000 dia untuk maintainkan rumah tu. Okay, so kat sini. So 54,000 tolak RM35,000 tolak RM40,000 RM400,000 tolak RM10,000. So dekat sini balance yang dia ada daripada jual rumah tu ada RM95,000. Ini balance yang jual saja. Tak campur lagi duit sewa. So RM80,000 tambah RM95,000 akan dapat RM175,000. So inilah untung bersih dia. Tapi kita tak siap kira lagi ROI. Ingat ROI, untung bersih per modal ataupun jumlah keuntungan bahagi dengan jumlah pelaburan yang asal. Okay. So kita tahu pelaburan asal dia RM350,000. So untuk kira ROI untung bersih dia 175,000 per RM350,000 darab 100%. 175,000 per RM350,000 darab 100. So kat sini tahu dia dapat untung 50%. So untuk rumah memang logik. Untung dia memang banyak. Tapi adalah kekurangan dia. Sekejap lagi kita tengok apa kekurangan aset rumah. Untung memang banyak kalau rumah. Kalau rumah dia beli hari ni, macam contoh parents saya beli rumah waktu saya kecil kan. Sekarang saya dah 20 something, 20 rahsia tak boleh tahu. Okay. So parents saya beli rumah waktu saya kecil lagi. Diorang beli rumah tu RM70,000 sahaja. Sekarang kalau jual dah jadi RM130,000. Maksudnya dah naik hampir 50% dalam tempoh masa 20 tahun lebih lah. Macam tu. Faham tak? Faham tak? Sekejap saya tunjuk balik ke atas. Kan? Mudah je sebenarnya ni. Matematik pengguna ni ramai takut sebab tak faham ayat dia cakap apa. Kalau betul-betul baca kan dengan bertenang dan memikirkan apa benda yang saya bertanya tu, boleh je jawab sebenarnya. Soalan dia kira direct je. Cuma ayat dia panjang. Biasa student malas nak baca panjang. Tapi yang pendek algebra pun tak dibuat juga. Okey. Hadamkan dulu sekejap. Tengok saya kira macam mana. Ya, mesti untung bersih. Dah tolak modal. Modal tak nak. Dah tolak modal, dah tolak apa benda repair rumah ke, apa repair kereta ke, apa semua. Dah tolak dah. Tengok sekejap Sekejap saya ambil air je. Misalnya dulu.
Adam dengan Darwish, kalau ada soalan tolong tanya. Adria, Sarah, Aisyah pun sama juga. Okay. So gitulah kira ROI dan jenis sebenarnya. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Jika Encik Hong menjual rumah itu selepas 15 tahun, didapati bahawa penduduk kawasan itu semakin bertambah. Terangkan faktor yang akan mempengaruhi pulangan dan kesannya. Okey, so, saya nak tanya awak. Contoh, awak dah beli satu rumah ni, katalah Encik Hong ni tak jadi jual. Dia jual 15 tahun nanti. Waktu tu kawasan tu dah membangun. Apa yang jadi dengan harga rumah itu? Cuba korang bagi pendapat. Apa yang you all fikir? Lepas contoh dia tak jual 10 tahun ni, dia jual 15 tahun tambah lagi 5 tahun lah kan. Waktu tu kawasan tu dah membangun apa semua. Apa yang you rasa akan berlaku dengan harga rumah tu ke? Apa jadi dengan ROI dia? ROI tu tinggi ke, rendah ke? Rumah tu makin mahal ke, makin murah ke? Cuba fikir. Bila penduduk ramai, maksudnya kawasan tu makin maju lah. Cuba tulis you punya opinion. Harga makin meningkat, ada cakap. Okey. Yang lain? Bagi pendapat. Menurun. Okey, Adam, Aisyah, Sarah, you rasa apa? Menurun. Yang lain rasa apa? Apa yang berlaku dengan harga rumah tu? Cepat. Nama betul ni brainstorm ni. Macam dia pula nak jual rumah. Bagi tahu. Harga meningkat ke harga menurun? Kalau harga meningkat, confirm ROI meningkat. Kalau harga menurun, confirm ROI turun juga. Sebab untung sikit lah kalau turun. ROI menurun, Adam kata. Aisyah Umairah, Sarah Umairah. Cepat, 2 orang lagi ni tak jawab. Rasa apa jadi ni? Fikir. Aisyah cakap turun juga. Sarah? Okey, so saya bagi tahu Okay, macam ni. Contoh. Okey, boleh tak saya tahu? Darwish duduk kat mana Darwish? Bagi tahu daerah dengan negeri je. Aisyah duduk kat mana? Darwish dengan Aisyah. Ulai, JB, okey. Aisyah? Yang high sekolah. Aisyah? Cepat. Nak bagi contoh ni. Nama benar type-nya. Kak Aisyah ni. Adria duduk mana Adria? Tulis mesin Darwish tu. Daerah? Johor mana? Kulai juga. Batu Pahat, BP. BP dengan Kulai tak jauh sangat lah. Okey, saya bagi contoh lah. Contoh. Adria ni dengan Darwish ni duduk Johor tapi duduk bahagian tadi 15 tadi 10 tahun. Okey. Macam ni Contoh you all 2 orang duduk dekat Johor tapi kawasan kampung. Saya bukan nak cakap you orang kampung Saya nak bandingkan apa yang perbezaan dia Okey. Kat kampung kita susah nak keluar, nak beli barang, hospital jauh, nak cari kerja susah kan. So, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan harga rumah dekat sana lebih murah daripada harga rumah dekat bandar-bandar. Contoh, saya letak JB duduk dekat-dekat sepadan Singapura ke apa semua kan. Johor Bahru the real JB dah kan. So, kat situ rumah lagi mahal. Sebab apa?
senang nak kerja Singapura, senang dapat kerja. Orang Singapura selalu datang kan, macam kawasan tarikan lah. Diorang pun ada juga kan sewa rumah kat JB kan. So itulah contoh nak cakap. Bila satu-satu kawasan tu dia menjadi tarikan, contoh kalau kita letak kampung satu, KL satu, kampung ke JB ke. Okay, kalau contoh dekat KL ni, sekarang saya duduk dekat KL ni, katakanlah bagi 350,000 tu awak hanya dapat rumah studio saja. Kita dapat. Dapat flat saja. Flat 2 bilik, 1 bilik air. Tapi dengan 350,000 tu, kalau awak bawa balik kampung, 350,000 tu, mungkin awak dapat buat banglo sebiji. Itulah nak cerita dia. Bila kawasan tu makin ramai orang duduk, makin senang nak dapat kerja, makin senang, semua benda senang, dekat hospital lah, dekat tempat belanja apa semua, so harga tu akan makin tinggi. Dan penduduk dia akan jadi makin ramai. So bila Encik Fong ni, dia jual rumah lepas 15 tahun, dia akan dapati faktor yang menyebabkan dia akan jadi ulangan tu makin tinggi. Sebab apa? Sebab makin ramai orang duduk dekat kawasan yang tertumpu tu. So maksudnya kawasan tu membangun lah, sebab tu dah ramai orang duduk. Faham tak? So rumah dekat bandar lagi mahal daripada rumah dekat kampung. Kalau orang banyak duit, pencen, dia ada duit, dia akan beli buat rumah kat kampung. Sebab apa? Kos tu mungkin lagi murah sikit daripada rumah kat bandar. Tanah tu mungkin lagi murah, tapi dapat lebih besar. Kalau compare dengan beli rumah kat KL ke kat JB ke, dapat yang kecil sahaja. Itulah contoh dia. So makin padat penduduk, makin banyak kawasan yang boleh mendatangkan hasil ataupun tumbuhan, makin mahal lah harga rumah kawasan tu. Okay, so itu kita cerita pasal ROI tadi, return of investment. Berapa persen dapat kalau kita jual rumah ke, buat saham ke, apa-apa sajalah yang mendatangkan keuntungan. Tapi ada yang kecil, ada yang besar. So sekarang kita akan tengokkan, membanding dan membezakan potensi risiko, ulangan dan juga kecairan. Okey, so sebelum saya pergi dekat table bawah tu, okey, table bawah ni saya bagi pilihan lah. You nak salin ataupun you tak nak salin, suka hati lah. Tapi kena tahu siapa yang cair, siapa yang rendah, siapa yang tinggi. Okey, so saya terangkan dulu risiko. Okey, kalau risiko tinggi, sebab nak panah je lah, saya buat satu je 3 huruf. Okey, kalau risiko tinggi, maksud dia senang nak bankrupt. Itulah senang cerita nak cakap. Senang rugilah. Ataupun senang bankrupt. Kalau risiko rendah, dia macam susah sikit nak bankrupt. Bukan susah, macam kemungkinan untuk dia bankrupt tu kurang lah. Kurang mudarat kita cakap macam tu. Susah. Bisnes tu lah, kita cakap pasal bisnes tu risiko bisnes tu. Maksudnya dia boleh bertahan ke tak boleh bertahan. So bila risiko tinggi, maksudnya bisnes tu boleh saja sekarang ni tengah naik, tiba-tiba turun terus. Boleh jadi macam tu. Kalau risiko rendah, mungkin dia menaik ataupun dia akan sama sahaja. Tapi dia tak akan rugi. Itu risiko lah. Kita cakap pasal risiko. Pulangan, kalau pulangan tinggi, maksudnya dapat untung banyak. Untung banyak. Kalau pulangan rendah, maksudnya untung sikit. Okey. So kalau pulangan tinggi, untung banyak. Kalau pulangan rendah, untung dia sikit je. Dapat duit sikit lah. Okey. Seterusnya, kecairan. Data tinggi, maksudnya boleh sahaja dijual pada bila-bila masa. Boleh dijual ataupun boleh digunakan bila-bila masa. Tak kisahlah duit ke apa. Okay. So kalau tinggi, maksudnya boleh guna atau tebus bila-bila masa. Tapi kalau kecairan rendah, dia susah nak tebus ataupun nak jual. So inilah maksud dia. Kita kena tengok dulu maksud, baru boleh tengok table, baru faham. Okay. Risiko tinggi maksudnya boleh tiba-tiba rugi. Boleh jadi company tu bankrupt ke, saham tu menurun ke. So itulah risiko tinggi. Kalau rendah,
Contohnya bank lah, sekejap kita tengok. Okey. Kalau pulangan tinggi, dapat dia banyak. Pulangan rendah, dapat dia sikit saja. Tapi masih dapat juga pulangan, cuma dia sikit. Seterusnya kecairan. Kalau kecairan tinggi, senang nak jual, senang nak tebus, senang nak dapat cash apa semua, senanglah boleh guna terus. Tapi kalau kecairan tu rendah, susah nak jual, susah nak dapat duit dari situ, susah. Semua susah. Okey. So kita tengok yang pertama, account daripada apa sini? Okey, yang pertama kita akan tengok simpanan dan juga pelaburan. So simpanan ni maksudnya simpan je duit tu. Tak ada buat apa-apa pun. Tapi ada juga dividen bank bagi, cuma tak banyak lah. Okay. So kalau akaun simpanan, dia bebas risiko. Maksudnya tak ada bank tu tiba-tiba bankrupt, tak boleh nak bagi awak balik duit awak tu. Contoh awak simpan dalam bank 500 kan. Tak ada esok pagi awak bangun, alamak dah tinggal RM50. Tak ada lah. Biasanya memang akan ada 500 saja. Ataupun ada penambahan sikit daripada dividen, ataupun ada penolakan sikit sebab ada cas tahunan. Dua tu je. Tapi tak adalah hilang sampai beribu-ribu ke beratus-ratus tu. Kalau cas tahunan RM10, dividen standardnya beberapa posen lah. Kalau duit sikit posen-posen lah. Kalau duit banyak, belas-belas ringgit lah. Macam tu. Dia ada persen dia. Dan pulangan dia rendah. Itu yang saya cakap tadi, pulangan rendah. Dapat ringgit-ringgit je, belas-belas ringgit, berapa posen kan. So pulangan rendah lah. Tapi kecairan dia tinggi. Sebab apa kecairan dia tinggi? Awak ada 500. Awak bangun esok ada 500. Awak boleh terus bawa keluar pergi mesin ATM, cocok duit, bawa keluar terus 500 tu. So kecairan dia tinggi. Awak boleh dapat terus cash tu. Tak perlu nak isi borang ke, tunggu lama ke, tak payah. Boleh dapat terus je. Okay. So kalau simpanan tetap pun sama juga, bebas risiko. So simpanan ni biasanya dekat bank lah. Ini dekat bank. Okay. Akaun simpanan tetap, dia bebas risiko juga dan pulangan dia pun rendah juga, tak banyak. Macam saya pernah simpan hari tu dekat Bank Islam, dia punya rate dia bagi ke 6, kita tak ingat lah. Tapi saya tak sempat simpan sampai tahun yang ditetapkan sebab saya nak sama belajar, saya nak guna duit tu. So saya boleh terus pergi ambil duit tu. So sebab itulah kecairan dia tinggi. Boleh terus pergi ambil, boleh terus sama belajar. Macam tu nak cakap. Okay. So itu berkaitan dengan simpanan. Bebas risiko maksudnya tak ada tiba-tiba bankrupt. Okay, tapi pulangan dia rendah, tapi kecairan dia tinggi. Boleh ditembus bila-bila masa saja. Boleh guna bila-bila masa. No issue. Okay. So seterusnya, pelaburan. Okay, so kita tengok dulu pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah, risiko dia memang rendah. Sebab apa? Tak ada rumah, dah ada rumah tiba-tiba tak boleh jual dengan harga yang agak, kan nak cakap boleh jual harga tinggi. Tak ada rumah, tak boleh jual lah sebenarnya cerita. Mesti boleh jual je. Dan biasanya, memang pulangan dia memang tinggi. Melainkan rumah yang awak beli tu, kawasan dia macam sendu je. Memang orang tak nak duduk situ. Itu baru rugilah jual rumah. Tapi dia sebenarnya tak akan rugi. Kalau beli rumah harga RM350,000, mungkin dalam 5-6 tahun awak jual pun awak tak akan rugi pun. Mungkin akan dapat sikit lah, tapi tak banyak. Tapi still tinggi lagi pulangan dia. Okay, so risiko rendah, pulangan tinggi, tapi kecairan rendah. Kenapa dia cakap kecairan hartanah ni rendah? Sebab rumah kan mahal. Contoh beli RM350,000. 10 tahun lagi awak nak jual katalah RM600,000. Contoh kan. Bukannya senang nak dapat buyer yang boleh beli. Okey cik, saya nak beli rumah cik RM600,000. Pak letak duit. Tak ada. Bukan mudah nak jual rumah. Rumah ni standard lah kan. Yang saya tahu memang makan masa bulan ke tahun untuk jual. Bukannya boleh terus jual saja macam tu. Sebab itulah kecairan dia rendah. Susah nak jual. Memang dia tinggi. Sekali dapat memang wow 50% untung. Tapi nak jual dia memang makan tahun dan lama. Okay. So itu hartanah lah. Rumah ke, tanah ke, apa ke. Hartanah, kereta tak termasuk. Kereta takkan dapat pulangan lah senang cerita. Beli hari ni RM85,000. S50, S70, esok jual dah tak dapat lah RM85,000. Silap separuh je dia beli. So kereta ni komitmen bukannya satu aset yang mendatangkan hasil. Okay, so seterusnya amanah saham. So amanah saham ni macam saham jugalah. Tapi dia risiko yang rendah. Dia ada badan-badan lah macam ASP tu kan. So itu amanah saham lah. So amanah saham risiko rendah maksudnya susah nak bankrupt, tiba-tiba bankrupt tak ada lah. Tapi pulangan dia sederhana je. Tak tinggi sangat. Biasa kalau siapa tengok berita, dia dapat tengok amanah saham bagi dividen 5 poin lebih, 6 poin lebih.
So itu kira tak tinggi lah. Kalau nak compare dengan rumah tadi 50% kan. Tinggi tu 50% dapat untung. Tapi kecairan dia tinggi. Kalau awak tak nak refiner, saya rasa dah boleh refiner macam tu. Maksudnya tak nak sambung amalan saham tu, boleh je jual. Pergi bank, okay, saya nak jual amalan saham ni, saya tak nak. Okay, duit terus masuk bank, tak ada masalah. So kecairan dia tinggi, tak ada isu nak tunggu buaya ke apa, no, tak ada tunggu Okay. So untuk saham pula, saham risiko memang sangat tinggi. Saya tinggi kat sini, saya tambah sangat pula. Risiko memang tinggi. Biasanya saham ni kita laporkan kat company lah. So kalau katalah company tu tengah membangun ya, tiba-tiba awak pun cakap, kita pergilah labur dekat company ni sebab macam tengah rancak je dia kan, dapat untung banyak tu. Dah berlaku, tiba-tiba PKP, COVID. So, company tu kena close. So, dekat sinilah risiko tinggi tu. Boleh jadi company tu tiba-tiba bankrupt. So, awak tak akan dapat pulangan yang bagus lah. Tapi, biasanya kalau melabur dekat company yang bagus-bagus lah, awak kena cari company yang betul-betul stable and strong kan, yang lama tu, biasanya pulangan memang tinggi. Kira macam awak beli, macam melabur lah kat dia, bagi dia duit, okay, buat untuk projek ni. So kalau dia dah dapat bayar daripada projek tu, dia dah dapat untung, dia akan bagilah berapa persen untuk awak. Dan biasanya pulangannya lagi tinggi dah daripada amalan saham. Tapi kecairan dia sederhana. Ada yang senang jual, ada yang susah jual. Bergantung kepada saham company tu. Tapi masih boleh dijual lah. Okay? Ada soalan tak sampai sini? Banyak cerita je maintenance pengguna ni. Okay, ada soalan tak? You nak salin ke tak table ni? Kalau tak nak, saya nak proceed je. Cikgu atas. Tak nak, okey ha. Di dalam buku pun ada, tapi salin je lah sekali terus kan. Alang-alang. Itu creativity sendiri. Salin macam mana. Aku terkejut lah. Kalau tak nampak kan, you all boleh zoom sendiri dekat screen you all. Zoom dekat screen sendiri. Ya, orang yang mature, baru cikgu puasa. Ya, kita habiskan belajar, lepas tu baru kita take 5. Sekarang bukan take 5 lagi ya. Kalau siapa yang dah ataupun tak nak salin, angkat tangan. Dah siap ke tak nak salin, angkat tangan. Okay, Darwish dah.
Dah siap angkat tangan ya. Orang minggu depan lah start belajar kan. Dan ada lagi satu part lagi habis. Minggu depan kita akan masuk hutang. Ready. Tunggu Adam dengan Sarah. Orang lagi. Okey, tak apa, saya dah ada. Kita tunggu. Sambil-sambil tu, yang lain kalau ada soalan boleh tanya. Sudah ada juga dah pusat tu, yes, cuti. Nak sekolah. Okey. Okay, so semua dah siap kan? Lower all hand. Okay. So next kita nak sambung ke seterusnya. Okay. So ini contoh nombor 7, contoh seterusnya. Okay. Siti mempunyai 50,000 sekarang. Dia ada 50,000 cash. Okay. Dia merancang untuk membuka sebuah kedai selepas 5 tahun. 5 tahun lagi dia nak buka kedai. Dia mempertimbangkan penggunaan wang itu untuk membuat simpanan tetap atau melabur dalam amanah saham dengan tujuan menambah jumlah wangnya. Buat pilihan terbaik untuk Siti. So, kalau betul awak faham jadual atas tu, awak boleh buat pilihan untuk Siti. Sama ada nak biarkan Siti masuk duit dalam simpanan tetap ataupun nak biarkan Siti masukkan duit dekat amanah saham. So apa pilihan awak semua dan cakap kenapa? Kena justify lah, kena ada alasan. Contoh saya cakap Siti beli contoh saya keluar dari soalan ni saya nak suruh fikir sendiri. 50,000 tu saya suruh Siti ni pergi beli pondok. Lepas tu pergi sewakan pondok. Untuk apa dia macam tu. So awak kena beritahu awak nak suruh dia masuk simpanan tetap ke nak masuk amanah saham dan kenapa awak pilih itu. Awak tak pilih ini. Kenapa awak pilih yang tu? Okey. So saya bagi masa 3 minit untuk fikir dan tulis ayat tu. Saya nak baca seorang-seorang punya jawapan. Kenapa korang pilih itu ke itu? Kenapa pilih yang A bukan pilih yang B? Kenapa pilih yang B bukan yang A? Kena ada
justification alasan dia kenapa. Okay, boleh mula? Boleh mula tulis dah. Kenapa pilih amalan saham? Kenapa pilih simpanan tetap? Okey, seminit lagi. Boleh dah. Hantar terus slow. Okey, boleh hantar. Kenapa pilih? Korang faham tak saya tanya apa ni? Diam je. Cepat-cepat. Bagi tahu kenapa, pilih apa dan kenapa. Tak ada kira-kira pun ni. Dia tanya pendapat je. Cepat-cepat. Jangan pasif sangat. Jadi saya tak tahu awak faham ke tak. Hello. Mana korang ni? Cepat-cepat. Okey. Harus salah seorang je hantar. Adria pun dah diam. Darwish, Adam. Okey, Sarah cakap amanah saham sebab risiko dia rendah. Lepas tu pulangan boleh dapat lagi tinggi daripada akaun simpanan tetap. Okey, itu jawapan Sarah. Yang lain? Sekorang suka je ambil jawapan sama. Cepat-cepat yang lain. Cepat, jangan lama sangat. Kita nak proceed, nak buat latihan pula lagi. Cepat. Apa lagi? Yang lain baru seorang je bagi. Ada typing. Darwish, Aisyah, Sarah. Sarah dah. Adria. Cepat-cepat.
Apa yang awak nak beritahu? Nak pilih apa dan kenapa awak pilih yang itu? Mesti ada alasan. Apa lah pula? Alasannya lah apa? Baik, bukan awak satin dah tu. Dulu tadi. Mana ada risiko bebas? Bebas risiko ada. Risiko bebas. Okay, simpanan tetap Darwish kata sebab risiko dia bebas risiko dan pulangan lebih rendah. Okay. Adam, Aisyah, Adria, cepat-cepat. Dah 2 orang dah bagi pendapat ni. Cepat, kenapa? Apa, kenapa? Oh, pukul 10. Macam ngantuk kan? Tengok tadi soalan cikgu. Buku juga ada ni kan. Cepat. Aisyah, Adria. Korang ni faham ke tak? Senyap dia. Tak faham cakap tak faham. Okay. Adria cakap simpanan tetap sebab risiko dia lagi rendah daripada yang lain. Okay, tinggal Aisyah dengan Adam dia lagi. Left terus. Okay, cepat. Okay, 9 minit lagi saya bagi. Okay, sudah tamat 9 minit. Hey, suruh jawab soalan macam ni pun. Ya Allah. Ucap aku ni. Okay, so okay. Biasanya soalan macam ni, dia akan tengok dekat alasan awak apa. Okay, contoh, jawab amanah saham sebab risiko dia sederhana tapi pulangan dia tinggilah daripada simpanan tetap kan. Boleh je. Tapi nilai kecairan tu tak jadi masalah pun. Sebab dia cakap lepas 5 tahun. Tu tak kisahlah nilai kecairan tinggi ke rendah ke tak kisah. Sebab dia nak guna lambat lagi. 5 tahun tu lambat kan. So tak kisahlah kecairan tu tinggi ke rendah. Doesn't matter. Sebenarnya pulangan dia. So kalau ikut-ikutkan ada tak dekat amat sebab pulangan lebih berbanding simpanan tetap. Simpanan tetap macam tadi saya cakap lah. Saya guys dekat bank Islam tu 3 macam tu je dia bagi 3.8 je. Tapi kalau amanah saham 5, 6 tinggilah sikit daripada simpanan tetap tu. Tapi kalau jawab simpanan tetap boleh je. Tapi jawapan awak tu kena awak cakap strong lah nak mengatakan memang kena pilih lah simpanan tetap. Bukannya nak kena pilih amanah saham. Macam tu. So ni soalan terbuka sebenarnya. Boleh je jawab apa-apa. Yang logik. Dah saya rasa dulu lagi. Okay, so yang terakhir ialah mengira purata kos se-share. Se-share tu maksudnya satu share lah. Se tu satu share. Bagi pelaburan saham. So kita nak tahu berapa kos untuk satu share saham tu. Okay. Walaupun dia beli satu share tu dalam company yang sama, dia mesti akan jadi berbeza-beza. Sebab macam saya cakap tadi, saham ada naik. So mungkin dia beli waktu murah tu banyak, waktu naik tu dia beli juga tapi sikit. So kita tetap kena bahagi jadikan purata saham tu. Okay. So untuk dapatkan kos purata saham, satu saham, kena buat apa? Jumlah pelaburan, berapa banyak duit yang dia dah labur, dia akan cakap lah biasanya.
labur dengan bilangan unit saham yang dia dah beli. Berapa? Contoh dia beli 10,000 tu untuk 20 unit ke apa ke, tak kisahlah. Untuk 20,000 unit ke, mana tahu kan. So macam tu. So untuk dapatkan bilangan unit saham yang dimiliki, cara kira dia bilangan unit sama dengan jumlah pelaburan bahagi harga seunit. Ini harga seunit dengan jumlah pelaburan semasa. Semasa beli saham tu. Ini semasa. So harga semasa dia akan berbeza-beza. Contoh, bulan ni saya labur 10,000 dekat company A dan harga satu saham waktu tu RM1. So saya dapat beli 10,000 unit saham. Lepas tu minggu depan pula saya beli lagi 10,000. Minggu depan pula saya beli lagi 10,000. Tapi sekarang harga dia dah RM2. Saya dapat beli berapa? 5,000 saja saham. Sebab itulah kita kena kira purata. Sebab ada waktu saham tu rendah, ada waktu saham tu tinggi. So dia tak sama. Sebab itulah kita nak tahu purata dia berapa. Faham tak? Faham tak kenapa nak kira purata ni? Faham tak? Saham tu ada tinggi rendah. Boleh Sarah? Yang lain ni faham tak ni? Diam aja korang ni. Bukan pula aku. Okay. So inilah cara kira dia. Salin sekejap 1 minit. Jadi 30 soalan lagi. Okey, done. Okey. Okey. So ini ya. Okey, so sekarang kita akan tengok contoh soalan dia. Kau pula sikit aku. Okey. Encik Maslan membeli unit saham, amanah saham K setiap bulan dengan harga 300. Maksudnya dia beli bulan-bulan tau, bukan sekali beli. Selepas setahun didapati bahawa jumlah bilangan unit saham yang dimiliki ialah 4,800 unit. Hitung kos purata seunit amanah saham yang dimiliki oleh Encik Maslan. So dia beli 300 ni selama 4,800 ni selama setahun. So 300, ada guna highlight pula dah. Jadi kita cari dia punya kos dulu. 300 darab 12. So dapat berapa? Dekat kalkulator. Tak payah sibuk nak apa tu namanya? Congak-congak. 300 darab 12 akan dapat 3,600. So sebenarnya dia dah gunakan duit 3,600 dah untuk beli saham. Lepas tu saham yang dia ada 4,800 unit. So 3,600 bahagi 4,800 unit. Nak tahu satu unit tu harga berapa? 4,800. So akan dapat RM 0.75. Maksudnya purata harga bagi satu saham, satu unit saham, satu share ialah 75 sen sahaja. Maksudnya kemungkinan hari ni RM1, bulan 1 RM1, bulan 2 RM1.30, bulan 3 jadi RM5, contohlah, RM5 tu banyak sangat. Jadi 80 sen. Lepas tu bulan keempat jadi 70 sen. Tapi bila kita kira-kira, puratakan, tambah semua, bahagi dengan berapa banyak yang kita ada, dapatlah anggaran dia 75 sen. Satu unit. Tak kira lah masa bila dia beli. Itu purata sahaja. Faham tak? Korang ni saya risau dah tak faham.
Boleh ya? Okey. So ini contoh yang ke-9 ni susah sikit lah. Sikit je. Okey. Encik Ramli melabur 16,000 dalam saham A mengikut bulan-bulan seperti jadual berikut dalam amount yang sama. So dia laburkan 16,000 dah ke dalam 4 bulan ni. Bukan 16,000 sebulan tau. 16,000 untuk 4 bulan ni. So hitung kos purata seunit dan jumlah saham A yang dimiliki oleh Encik Ramli. Jumlah berapa banyak lah nak cerita. Okey. So dia dah cakap dia laburkan 16,000 dalam amount yang sama. So 16,000 ni kena bahagi 4 dulu. So 16,000 bahagi 4 maksudnya 1 bulan 4,000. So Februari 4,000, Mei 4,000, Ogos 4,000 dan November pun sama 4,000 dia laburkan sebab jumlah yang sama. So sekarang ni kalau nak kira kos purata seunit mesti tahu berapa banyak dulu unit tu kan. So untuk dapatkan berapa unit, berapa yang kita boleh beli pada bulan tu bahagi dengan berapa ringgit. So 4,000 bahagi dengan RM1.09. So buat 4,000 bahagi awak akan dapat 2,105. Kat sini kita dapat 2,105. Yang point tu kita akan abaikan ya. Okey, lepas tu dia beli lagi 4,000 untuk yang bulan Mei RM2 bahagi 2. So akan dapat 2,000 unit dia beli. Logik lah kan. Kalau satu unit RM1.90 mesti dah dapat beli lagi banyak daripada yang RM2 satu unit. Okey, seterusnya Ogos RM1.70. Okay, so bahagi RM1.70. So kat sini akan dapat 2,352 unit yang dia dah beli. Okay, seterusnya bulan November bahagi akan dapat, inilah jumlah unit-unit yang telah dibeli oleh Encik Ramli. Unit dia dah berapa banyak yang dia dah beli. So untuk kira kos purata seunit, awak kena letak dia punya modal semua sekali iaitu 16,000 per, lepas tu tambah unit-unit tu. Per 105 tambah 2,000 tambah 2,352 tambah 2,666. Okay. So tambahkan dulu bawah tu 105 tambah 2,000 tambah 2,352 tambah 2,666. Kat sini akan dapat 9,123. So 16,000 bahagi 9,123. So, 16,000 bahagi 9,123. So kat sini akan dapat purata dia adalah RM1.75. Ya, Sarah? Ada soalan ke? Alah, kenapa Adria ni dah left? Aryan ada pun. Adria selalu last ni dia akan left. Okay, Aryan nak bawa masuk baru balik semayang. Baru balik semayang ke? Oh, sekejap Nanti awak tengok balik tau. So, kita dah macam nak habis ni. Okay. So inilah cara untuk kira berapa dapat untuk satu unit tu. Berapa dia melabur banyak ni, berapa dia dapat unit dia berapa banyak. So untuk kira kos purata unit, jumlah pelaburan bahagi dengan berapa unit yang kita ada. So hitung kos purata dapatlah RM1.75 dan jumlah saham. So jumlah saham kita tadi, inilah jumlah saham
9,123 unit. Boleh tulis unit. Nak lagi cantik lah. Yang kalau purata tu tulislah harga dia berapa. Okey, seterusnya jelaskan manfaat Encik Ramli membeli saham mengikut bulan-bulan tertentu dalam amount yang sama. Okey. So kat sini saya beritahu kenapa bagusnya dia tak beli segedebuk 16,000? Sebab tengok saham ada turun, ada naik. Kalau kita tengok harga kat sini dia beli RM1.75 purata, maksudnya dia dah untung kat sini lah. Nampak? Kalau tidak kat sini RM1.90 kan? Kat sini RM2 kan? Sini RM50, sini RM1.70. So maksudnya tak adalah mahal sangat, dia dapat tengah-tengah ni. Tak adalah tinggi sangat harga purata tu. Lainlah kalau dia beli mahal semua, so purata tu jadi tinggi lah. Kalau dia beli mahal tu banyak sangat. Contoh, dia beli RM2 ni terlalu banyak. Waktu RM1.50 ni dia beli sikit sebab dah tak ada duit. Rugi dah dia. So nanti purata dia akan jadi tinggi lah sebab dia beli banyak waktu bulan Mei tu berbanding bulan November. Faham tak? Boleh ya? Okay, ada soalan tak sebelum kita nak buat latihan dah? Pendek lah. Daripada belajar jam lebih, saya buat latihan. Okay, so sebelum tu take 5 dulu lah. Janji tadi tak bagi take 5 kan? Okay, so boleh take 5. Bawah sikit. Okay, so boleh saya bagi take 5 sampai pukul 11.20. 5 minit kan? Kita tegakkan sikit, boleh nampak banyak sikit. Sekejap kan? Pergi naik ke makan kuih sekejap. Boleh.
Alright. Sudah. Sudah take 5 ha. Okay. So now kita akan continue dengan buat soalan. Macam mana saya akan bagi masa untuk buat soalan. So nanti tak adalah banyak sangat homework you all, okay? Dah banyak kita belajar 3 benda dah malam ni. Cukup untuk faham dan ingat. Biarkan dia berlalu pergi ya. 3. Okay, so hari tu saya dah bagi homework. Ada siap dalam kelas. So hari tu saya bagi. Muka surat 27 soalan nombor 2. 27 soalan nombor 2 saja kan saya suruh buat kan. Okay. So 3 dengan 4 ni nanti buat homework. Sebab yang ni yang lepas punya kita belajar. Okay. So sekarang mulakan dengan nombor 5. Hitung nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. Boleh buat nombor 5 sekarang. Korang ada tak buku fokus? Kalau tak ada, dalam grup saya dah hantar dah minggu lepas. Aryan ada tak Aryan? Aryan dah keluar dah ke? Ada. Okey Aryan, saya nak ajar awak ni. Saya nak ulang ajar awak. Yang lain boleh buat kerja Saya akan tenang sekali lagi untuk Aryan. Okey Aryan. Terlihat. Ada dengar. Okey, so hari ni kita belajar 3 benda Aryan. So yang pertama kita belajar pelaburan ataupun nilai pulangan pelaburan iaitu ROI, Return of Investment. So ini benda pertama kita belajar. So bila nak kira ROI, pertama sekali awak kena tahu jumlah pulangan. Jumlah pulangan ni maksudnya untung. Untung sahaja. Tak termasuk dengan modal dia. Contoh, saya beli pen ni, cerita pasal pen lagi, saya tukar. Saya beli gunting ni RM5. Saya jual RM5.50. So saya punya untung ataupun jumlah pulangan saya hanyalah RM50, bukan RM5.50. Itu maksud untung. Dah tolak modal dah. Macam tu So maksudnya itu. So bila kita dapat duit, dalam satu pelaburan kita buat, mesti tolak dengan modal dulu sebelum kita tulis dalam jumlah pulangan. So dalam erti kata yang lain, jumlah pulangan tu maksudnya untung bersih. Tak termasuk dengan modal lah, dah tolak modal. Dan nilai pelaburan awal ialah modal awal sekali awak bawa keluar duit. So contoh kat sini tadi, saya dapat untung 5 sen, 0.5 daripada harga gunting tu RM5. So 0.5 bahagi 5 darab 100. ROI ni memang akan sikit jumlah dia So akan dapat 10% sahaja. ROI memang standard sikit. Macam saya cakap tadi kat orang, kalau jumpa pelaburan yang return of investment dia melampau, contohnya 80%, 90%, tolong elakkan sebab biasanya benda tu scam lah, menipu ataupun kita panggil Ponzi scheme. Scheme Ponzi, menipu cerita dia. Time nak suruh kita labur memang manis mulutnya dia kata gitu kan. Boleh cik, kita bagi cik return of investment 85%, 95%. Kalau melabur 10,000 dapat 8,000 free je. Siapa nak bagi kan? So dia agak nonsense lah di situ, agak tak logik So kena fikir-fikir sebelum melabur. So itulah ROI, Return of Investment ataupun nilai pulangan pelaburan. Dan pulangan tu bukannya dari segi untung saja. Dia boleh jadi dividen, dia boleh jadi share, daripada harga saham meningkat pun boleh jadi pulangan juga. Asalkan dapat duit dah dengan cerita. Sewa rumah pun sama juga lah pulangan lah. Okay. So yang soalan tadi, kita dah kira dia punya modal 10,000, dia beli satu saham RM1. Selama dia duduk dalam saham, amanah saham ni, dia dapat 4% dividen. So dividen tu maksudnya duit masuk lah, dia dapat duit. So kat sini saya dah kira dapat 4% dia kata kat sini. So 4% darab 10,000 dapat 400 lah dia punya dividen. Dan dia punya modal hanyalah 10,000 sebab dia beli 10,000 unit dengan harga RM1. RM1 darab 10,000, 10,000. So sekarang dia jual harga RM1.10. Berapa jumlah saham dia? Unit dia 10,000 lagi, masih sama So 10,000 darab RM1.10 dapat
11,000. Tapi 11,000 ni termasuk dengan modal tadi. Tak tolak lagi. Sebab itu saya tolakkan modal. Untung, jual, tolak modal, dapatlah berapa untung dia sebenarnya? 1,000 sahaja untung dia daripada jual saham ni. Tapi kira okey sebab masih ada untung, bukannya rugi. Okay, so dia pun kira 400 tambah 1,000 dapat 1,400. 1,400 bahagi 1,000, darab 100% dapat 14%. Okey, so kelas tengok sini, tengok sini sekejap Saya lupa pula nak bagi tahu. Okey, ROI ni dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Bila jadi negatif, maksudnya memang rugi. Rugi teruk rugi terus. Tapi positif masih untung. Walaupun positif tu hanya 0.00 apa benda ke kan. Tapi still ada nombor, maksudnya yes, untung. Tapi bila once the answer is negative, that's mean memang rugi teruk memang tak ada apa, 1 sen pun tak dapat. Okay. So itu return of investment. Tak ada orang nak buat pelaburan untuk dapat negatif. No, mesti nak duit. Okay. So ini pertama sekali kita belajar return of investment. Okay, yang kedua kita belajar mengenai jenis-jenis simpanan dan pelaburan dan juga daripada segi dia risiko, pulangan dan kecairan. So saya terangkan dulu. Kalau satu-satu tu mempunyai risiko yang tinggi, maksudnya company tu boleh tiba-tiba bankrupt ataupun maksudnya rugi teruk mula berlabur kat company ni, awak melabur di 20,000. Awak cakap ni company ni baik kan, tengah awak cakap membangun gila-gila. Tiba-tiba tahun depan dia kata tutup company ni, tak dapat untung. So PKP kan, contohnya PKP tadi saya cerita, PKP. So company terpaksa tutup, so memang awak tak akan dapat keuntungan langsung daripada pelaburan awak. Sebab apa? Sebab dah tutup company kan. So itulah sebab dia nama dia risiko dia tinggi. Maksudnya boleh jadi tiba-tiba tak dapat apa-apa. Walaupun keuntungan dia biasanya tinggi lah. Okay. So kalau risiko tinggi maksudnya boleh je jadi rugi. Senang rugi. Tapi kalau risiko rendah, dia susah nak rugi. Okay. So seterusnya, pulangan. Kalau pulangan, saya guna highlight lah. Kalau pulangan rendah, maksud dia untung tu sikit. Kalau pulangan tu tinggi, maksudnya untung dia banyak. Tu pulangan lah. Pulangan tu duit dapat berapa. Okey. Dan yang terakhir, kecairan. Kecairan ni maksudnya senang ke susah nak guna. Contoh, kalau saya simpan duit dalam bank, saya ada 100, esok saya bangun tidur, pergi bank, masih ada 100, boleh bawa keluar terus 100 tu. Tapi kalau saya ada rumah berharga 100,000, bukannya boleh pergi bank, terus dapat 100,000. Bukan boleh jumpa buyer, boleh dapat 100,000 terus, tak. Dia akan ambil masa yang lama. So sebab itulah hartanah kecairan dia rendah, tapi duit kecairan dia tinggi. Ya? Senang nak guna ataupun boleh tembus bila-bila masa sahaja. Itulah maksud kecairan rendah dengan tinggi. Boleh tak setakat ni? Ryan tu ada Aryan. Okay. Okay, so ini contoh dia. Akaun simpanan ni biasanya dekat bank lah. So dia punya risiko bebas risiko sebab nama pun bank kan. Bank biasanya susah nak rugi lah. Dia dah stable, dah cantik. So risiko dia bebas, maksudnya takkan rugi, takkan untung, takkan rugi lah. Okay, tapi pulangan dia rendah je. Maksudnya dapat dividen ataupun dapat persen tu sikit je. Biasanya dapat posen-posen ataupun berapa belas ringgit lah. Tengoklah duit awak dalam bank ada berapa. Kalau banyak tinggi dah sikit tapi sediknya belas-belas, 20 lebih 100 macam tu je. 100 pun duit dah banyak lah sebenarnya. Sebab bank biasanya dividen 3 point something dan ke bawah. Tak sampai pun 6, 7 macam tu Tapi kecairan dia tinggi sebab nama pun duit kan, boleh guna bila-bila masa saja. Hari ni masuk 100, esok pergi bank ambil 100, boleh terus guna. Boleh beli barang sebelah. No issue, tak ada masalah. Tak perlu nak cari buyer untuk beli 100 tu, okey? Lainkan duit lama. Okey. So seterusnya pelaburan. So pelaburan yang pertama ialah hartanah. Hartanah ni tanah, kereta tak termasuk. Kereta bukannya satu pelaburan. Kereta tu satu komitmen. Okey, hartanah, rumah kan. Risiko dia memang rendah. Sebab rumah memang confirm makin lama makin mahal. Mengikut kawasan lah. Tapi biasanya memang makin lama makin mahal lah.
dan pulangannya tinggi. Kalau tahun ni beli 75,000, macam tadi saya cerita kat orang, mak ayah saya beli rumah waktu saya kecil 70,000. Sekarang kalau jual 130,000. Selepas 20 tahun dah naik 50% daripada harga rumah tu. Dah naik sekali ganda kan. So dah dapat 50% untung lah macam tu. So pulangan memang tinggi. Tapi kecairan dia rendah. Bukannya hari ni beli rumah, lepas tu 20 tahun lagi nak jual rumah 130,000 tu bukannya terus, okay, saya nak jual rumah lah hari ni. Boleh tak saya nak jual rumah, saya nak 130,000 tu. Tak boleh lah. Dia memang akan ambil masa yang lama untuk cari buyer lah, ejen apa semua tu. Ambil masa yang lama. Bank nak luluskan lah apa, bukannya terus dapat kedebuk RM130. Sebab tu 130,000. Sebab itulah kecairan dia rendah. Susah nak tebus. Tapi kalau amanah saham, risiko rendah. Sebab amanah saham ni biasa macam ASB macam tu kan. Tapi pulangan dia sederhana. Tak rendah, tak tinggi. Tapi sedang-sedang je. Kalau tengok berita, amanah saham, dividen dia 5 poin lebih, 6 macam tu kan. So, dan kecairan dia tinggi. Boleh je awak nak terminate awak punya amanah saham tu. Katalah ada dalam berapa puluh ribu kan. Tahu pergi bank cakap, saya tak nak sambung lah amanah saham ni. Okay, dia boleh je bagi kat awak duit tu terus. Tak ada masalah. No issue. Sebab duit tu memang duit awak. Duit ni senang cerita sikit, barang yang susah. Okey, seterusnya saham, risiko tinggi. Macam saya cakap tadi lah, company tu boleh tiba-tiba bankrupt and so on. Tapi pulangan pun tinggi lah. Risiko tinggi, pulangan pun masuk juga. Tapi kecairan dia sederhana, bergantung kepada company yang awak tabur tu. Kalau company tu okey, famous, hot gitu, biasanya senang lah nak jual saham tu. Ada je orang nak beli. Tapi kalau company tu sendu-sendu je, biasanya susah lah nak beli. Lagi-lagi kalau time saham mahal, orang tak belilah, beli waktu murah. Okey, boleh tak Aryan? Laju saya cakap kat awak ni. Kalau tengok balik video kan. Okey, dan yang terakhir kita belajar, so 5, 4, 3, 4, so yang kelima, kita belajar hari ni, yang tadi awak masuk tu. Untuk kira purata kos untuk satu share. So mesti tahu jumlah berapa yang dia menabur dengan berapa unit yang dia ada semua sekali. So untuk cari berapa unit, kalau biasanya dia bagi je. Kalau dia tak bagi, awak kena buat apa? Harga yang dia melabur bahagi dengan harga seunit tu. Contoh, yang ini saya guna untuk soalan ni. Tengok Februari, dia kata dia labur 18,000 untuk setiap bulan. So setiap bulan 4,000. So 4,000 ni saya bahagi dengan RM1.90 sebab harga dia RM1.90. So saya nak tahu dengan RM1.90 ni dapat beli berapa banyak unit kalau bagi 4,000. So sama juga Amir. Bagi 4,000, satu unit RM2, so dapat 2,000 unit sahaja. Ogos bagi 4,000, beli satu unit RM1.70, dapatlah 2,352. November bagi 4,000, bahagi dengan RM1.50, dapatlah 2,666 unit. Bila kita beli saham tu dengan harga 4,000 tu dapat berapa? So bila dapat situ, itulah unit dia. So pelaburan dia 16,000 bahagi dengan berapa banyak unit yang dah dibeli, iaitu 9,123. So bahagilah 16,000 bagi 9,123, dapatlah purata kos satu share ialah RM1.75. Itu je kita belajar malam ni hari ni. Sebab minggu depan kita nak masuk kredit dah. Yang lain boleh tak? Dapat buat tak Sarah, Aisyah, Adam, Darwish? You dapat buat tak? Kalau tak faham mana-mana bagi tahu lah. Yang ni tadi, macam suruh buat satu soalan je kan? Bukan 5 sampai 9. Homework lah tu. 5 sampai 9. Lepas saya macam tak sempat nak tanya banyak sebab saya dah tak sempat. Cikgu boleh tunjuk tak soalan nombor 5 tu? Apa yang awak faham ni Adam? Dia nak cari apa?
Dia nak cari apa soalan nombor 5 ni? Dia tanya apa? Dia suruh cari apa soalan nombor 5. Siapa yang dah dapat boleh hantar jawapan nombor 5 tu. Saya nak tengok. Boleh ke tak boleh korang ni kira ni? So apa formula nilai pulangan pelaburan Adam? Mana satu Adam formula dia?
Korang ni okey tak ni? Boleh buat ke 5 sampai 9 tu? Sampai soalan nombor berapa dah? Aisyah Maira sampai soalan nombor berapa dah? Adam nombor berapa dah Adam? Darwish, Sarah nombor berapa dah? Nombor 5 tu pakai formula apa? Formula ROI, Return of Investment. Ni formula ni. Masih 5. Aduh, macam mana ni? Korang ni faham ke tak saya ajar ni? Sarah, Aisyah, nombor berapa? Tengah buat lagi. Cepat sikit, cepat sikit. Cuba buat. Ada ke tak tadi saya bagi formula? Aisyah, Sarah, sampai nombor berapa dah? Oh, terbuat 3 dulu. Okey. Okey. Kumpul 10.50. Semua orang mesti dah siap soalan nombor 5.
tak payah. Yang 100% tu darab 100 saja. Tak payah tulis 100/100. 100 saja. Nanti jawapan akhir jadi beratus. Kenan. So saya akan terangkan macam mana nak buat. Saya screenshot dulu. Ini boleh simpan di boleh tidak? Tidak. So kena ingat ROI punya formula untung bersih bahagi dengan modal awal. Saya group sekejap. So that saya boleh besarkan gambar ni. Okey, Aisyah menggunakan 7,000 untuk membeli share syarikat P pada tahun 2015. Syarikat itu memberikan dividen sebanyak 5%. So dividen ni duit masuk dia, geng, duit masuk ni 500 dah. 5% ni duit masuk. Saya bulat warna hijau. 7,000 ni maksudnya modal dia, modal awal dia. Okay. Dan tempoh dia membeli share itu, selepas itu dia menjual 7,800. Okey, alhamdulillah 7,800 ni saya boleh hitam sebab ini berapa yang dia dapat, tak tolak lagi dengan modal dia. So kat sini modal kita dah tahu. Modal asal dia 7,000. So dia punya dividen 5% darab 7,000. So masuk kalkulator. Minit pun tak sampai saya buat soalan ni. 5% darab 7,000 dapat 350 dia punya dividen dia. Okay. Lepas tu dia jual, harga dia 7,800. Tak tolak modal lagi. So kalau nak tahu untung, mestilah jual tolak modal. So jual 7,800 tolak modal 7,000. So dapatlah 800 sahaja dia punya untung. Itu untung saja, tak tambah dividen. So ROI sama dengan untung bersih. Jumlah pulangan lah maksudnya. Untung bersih. Untuk pula dah. Untung bersih per modal. So, untung bersih dia daripada dividen dan juga jual tu. So dividen 350. Jual tadi untung dapat 800. Per modal dia 7,000. Dapatlah 350 tambah 800, 1150. 1150 bahagi 7,000. Dapatlah untung dia 0. Sorry, tak darab 100. Darab 100% ni. So dapatlah darab 100. Dapatlah 16.43. 16.43%. Faham tak ni korang ni? Lama benarnya buat soalan nombor 5 ni. Mudah je ROI ni.
So kena tahu apa je dia nak cari, untung bersih dia, modal dia berapa, apa yang dia dapat, jual ke, dividen ke, share ke, untung ke, apa-apa saja yang melibatkan untung, isi dekat bahagian atas. Tapi bila dia kata jual, mesti tolak dengan modal. Setiap kali cakap pasal jual, mesti tolak dengan modal asal dia, iaitu berapa yang kita letak kat bawah ni. Ni bawah ni maksudnya modal asal kan? So kalau ada je jual, mesti kena tolak dengan modal asal. Tak boleh terus ambil jual tu dapat berapa dan masukkan dalam ROI. Faham tak ni? Apa yang membuatkan korang lama sangat kat soalan nombor 5 ni? Korang ni faham ke tak faham sebenarnya? Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Saya tak tahu awak faham ke tak. Awak buka kamera pun tak, cakap pun tak. Itu je lah. Susah saya nak tahu awak faham ke tak. Okay, ada soalan tak? Okay, last. Ada nak tanya apa-apa tak? Nanti nota boleh tengok dekat dalam video. Nak ambil gambar sekarang pun boleh. Di Aryan ni. Tapi salin, saya nak salin. Tak ada cikgu. Aduh je kopi tak ada. Yang lain. Tak ada. Okay, tak ada. Tak ada soalan. Okay. So, kalau tak ada soalan, saya akan end dulu kelas kita kat sini. So, kita jumpa lagi minggu depan. Masih sama, pukul 9 sampai pukul 11 malam. So, cikgu saya bukan tak faham, saya terlupa. Ayo, hantuk kepala tu barang. Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama. Bye.